Gözlerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Muka surat 692. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Awwam bin Hushayb dari Abu Saleh maula dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Abu Saleh berkata, Umar menyuruh kita bersekutu 3 orang. Satu bahagian usaha dan satu bahagian menjual, dan yang ketiga bahagian ikut perang, jihad. Abu Saleh berkata, kini giliranku untuk pergi berjihad, menjaga sempadan. Ini pesanan daripada Umar radhiyallahu taala anhu. Dalam hidup kita ni, mana maksud dia di sini ialah kita kena ada bahagian cari makan, bahagian hak jenis kerja nak jaga agama Allah Taala, ataupun kerja nak menyebarkan ajaran Islam. Jangan kita punya kerja, kita punya hidup ini bergantung kepada ataupun sepenuhnya kita peruntukkan masa untuk cari makan. Kok cari makan pun kena ada pula pembahagian. Cari makan untuk hidup anak bini. Lepas tu cari makan tu pula ada dapat rezeki sedikit sebanyak, kita sumbangkan untuk kerja-kerja dakwah ataupun kerja-kerja perjuangan Islam. Dan yang terbaiknya ialah kita sendiri involve ataupun terlibat di dalam kerja-kerja yang bersangkutan dengan jihad. Walaupun benda ni susah lah ya, sebab bila sebut jihad tu ialah zaman dulu peluang tu banyak. Cuma zaman kita sekarang ni ada kesulitan, dan peluang tu kita pun tak minta, maknanya suasana perang semua kan. Kita tak minta begitu. La tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbiru. Nabi kata kamu jangan bercita-cita untuk bertemu dengan musuh, tapi kalau bertemu kamu kena sabar dan kamu kena lawan. Jadi kita tak ada minta. Cuma paling tidak dalam situasi aman ini kerja dakwah tu berjalan. Di sana kerja dakwah ni dia ada pihak yang buat kerja dakwah, ada pihak yang tak boleh buat kerja dakwah. Kadang-kadang dia nak sangat buat kerja dakwah tu, ceramah ke kuliah, tapi dia kebetulan tidak diizinkan oleh Allah Taala dari sudut perancangan muayyahnya tidak begitu. Dia hanya jadi pegawai biasa kan. Bila nak jadi baik sikit dia terpaksa pergi kuliah. Pergi kuliah pun tak cukup ilmu untuk nak menyampaikan kepada orang lain ya. Jadi dalam situasi begitu, hak mana boleh buat kerja dakwah, ceramah ke apa benda, jalan. Hak mana tak boleh, bantu dia ya. Bantu dia dengan cara macam mana? Sumbangan. Kadang-kadang di sana ada pertubuhan Islami, movement ya, maknanya pergerakan Islam, gerakan Islam ada. Kita bantu gerakan tersebut dengan bagi sumbangan ataupun bagi sumbangan pada masjid. Duit yang kita cari tadi, kita kena belah macam tu ya. Satu bahagian untuk makan minum, satu bahagian lagi untuk Islam.
barulah ada keberkatan yang sering saya sebut sebelum daripada ini. Bila kita buat lagu tu, maka rezeki kita pun Tuhan akan tambah lagi, berkat orang panggil kan. Yang keduanya, harta benda kita yang kita cari selama ni Allah Ta'ala akan jaga ni. Jaga tu banyak sudut lah. Jaga daripada ambil orang, jaga daripada diambil oleh orang secara terhormat, diambil oleh orang secara yang tidak terhormat, yang secara haramnya apa benda itu orang curi. Yang terhormatnya apa dia? Orang tipu kita, ataupun anak-anak perhabis. Ya tak? Sekejap ayah minta duit, nak beli apa? Handphone. Itu cantik sikit tu. Ada yang harta tidak dijaga oleh Allah Ta'ala kerana dia pun kedekut, ataupun dia punya sumber tu haram banyak sangat, maka Allah Ta'ala tak jaga harta dia dengan dengan cara anak tu mari minta duit, tu terang cakap nak beli dadah apa tu, ataupun anak tu sendiri tak cakap nak beli dadah pun. Anak tu sendiri memang dia ketahui penghisap dadah, tekan mak ayah sampai perangkat bunuh mak ayah pun ada, nak dapatkan duit. Sentap dia punya rantai mak ayah, apa ni mak, jadi itu semuanya tanda-tanda harta kita tiada keberkatan dan Allah Ta'ala tak jaga. Pasal apa Allah Ta'ala tak jaga? Aku bagi pun kau tak ada nak bagi balik, nak tolong orang ke, nak tolong Islam ke, tak ada. Perap, lepas tu perap satu, yang keduanya apa dia? Duk belanja untuk sendiri saja, boros. Itu hak untuk kita pula. Jadi Tuhan tak jaga dengan apa dia? Tuhan bagi sifat boros. Cuba tuan-tuan kira anak-anak kita, dia beli handphone tu agak-agak dia umur sekarang ni katakan umur 18 tahun, daripada umur 15 kita katakan umur 15 sampai 18 tu 3 tahun tu, berapa biji handphone dah dia beli? Tuan-tuan kali average sebiji handphone kita letak lah. Maknanya budak-budak mana nak beli yang Nokia punya handphone harga RM10? Itu orang tua beli. Adalah yang sekarang ni dia buat yang baru tapi harga RM10, apa ni RM90. Itu orang tua beli. Saya pun pakai hak tu je, cuma adalah satu untuk guna untuk internet ada. Tapi budak-budak muda dia tak nak yang jenis tu, dia nak yang 500 ke atas. 500 ke atas pun susah nak dapat yang ada Android ataupun yang ialah maknanya ada satu program yang kata orang boleh tengok internet, boleh main game. Tengok berapa kali dia beli dalam masa 3 tahun. Kalau dalam masa 3 tahun katakan kita ambil yang harga RM500, 3 biji handphone dah dia beli, maknanya dah RM1,500. Itu yang angka 500. Daripada mana dia dapat duit? Mak ayah kedekut sangat, dia kerja. Tapi hak mana umur 15 ni mesti mak ayah yang bagi. Jadi benda ni lah tuan-tuan yang ialah maknanya orang panggil kita kena selalu buat dan amalkan seperti mana yang Sayyidina Umar sebut ni. Cari makan, bahagian usaha dan bahagian menjual ni cari makan. Maknanya Islam ajar ni bukan kata nak zuhud, jangan sampai Islam kita fikir bahawa Islam ajar kita ni bila sebut nak zuhud masjid, cari makan sikit-sikit. Tidak. Islam memuliakan orang yang cari makan. Lepas tu dia ajar pula, dah dapat rezeki tu, dapat sikit cara sikit, dapat banyak cara banyak. Apa dia? Iaitu kena ada bahagian sedekah untuk fisabilillah. Kalaupun tidak boleh pergi berjuang di medan jihad. Abu Lais berkata, Abu Ja'far meriwayatkan dari Abdullah bin Al-Mubarak berkata, siapa meninggalkan pasar, hilang wibawanya dan rasa akhlak. Apa maksud dia? Bukan hilang meninggalkan pasar ni duduk orang panggil berserabut di pasar macam semalam. Bukan. Meninggalkan pasar ni maknanya meninggalkan kerja buat untuk cari rezeki. Dalam keadaan badan sihat. Ya tak? Makan gaji pun tak katakan. Lepas tu duduk saja je. Ada kerja sikit buat. Tapi kerja tu sepatutnya kita boleh buat banyak. Kita boleh tackle 3-4 ribu dengan kerja kita. Tapi kita kira apa dia? Cukup makan.
dapat 1,200, okey. Macam saya cerita semalam lah. Orang kampung ni kalau dia usahakan tanah dia, saya dah cubalah maknanya balik kampung tengok tanah kosong apa. Kalau dia usahakan tanah dia, kalah orang makan gaji ni. 3-4 ribu tu maknanya dalam tangan. Tapi duk main menoreh 2 jam, lepas tu main dam pula 4 jam. Kadang-kadang tu sampai dekat maghrib main dam. Jadi tak adalah rugi. Jadi di sini Abu Ja'far kata, dia riwayat daripada Abdullah bin Mubarak, siapa tak kerja lah, senang cerita, siapa tak kerja hilang wibawa dia dan juga rosak akhlak dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Sallallahu alhamdulillah.